Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabal khair, selamat pagi sedang mengajar rumah hati sekalian. Hari ni uzur sikit ni. Tak royak pada orang tahu dah. Kacau juga mari. Takut nak putus apa ni pelajaran saat itu bagi peminat kita. Jadi lepas dah mari berkenaan dengan apa ni berkenaan dengan hendak apabila seorang itu yang naik haji itu mengeluarkan perbelanjaan dikeluarkannya dengan berlapis dengan dada, kerana semua perbelanjaan itu akan digantikan di belakang hari. Tu biar belanja masa buat haji saat itu dengan hati murah, hati bersih, suci murni. Allah akan lipat ganda balas klik daripada haji saat itu, insya-Allah. Tu dah. Latu tu bersifat ke atas fakir miskin di waktu haji. Balah mana cara dia? Andai kata orang yang naik haji itu seorang hartawan, maka hendaklah ia bermurah hati terhadap kaum fakir miskin. Dia bersedekah kepada mereka dan menghurutkan apa saja rupa batu yang diperlukan, sama ada kepada mereka ataupun orang-orang yang lemah dan yang terputus belanja dari seumum kaum muslimin. Dengan tujuannya ikhlas semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas pada tu berkenaan dengan apa ni tertib seorang haji. Seorang yang naik haji itu hendaklah bersifat lemah lembut, merendah diri dan sentiasa bertenang di dalam pelajarannya ke haji, kerana ia sedang menuju kepada Tuhan yang bersifat maha kuasa, perkasa dan maha tinggi. Tidak seharusnya ia bersifat sombong, mengangkat diri dan berlebih-lebih di dalam serba-serbi untuk menunjukkan kekayaan. Ia terusir di dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lari daripada pandangan Allah, nak lari tak lepas. Tuhan nampak, Tuhan tahu. Kata kita buat gapo gatik. Lalu tu besarnya puak-puak kita saat itu, kita kena membersihkan diri, iaitu membersihkan diri daripada segala-gala benda muksiat, benda yang tak tak sesuai lah. Benda yang tak sesuai sana tu, asal kaca. Lalu tu acu-acu kita mari. Innamal hajju asu akbar. Artinya orang haji itu ialah orang yang berkeadaan kusuk manusia. Serba-serbinya tidak terurusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke haji dengan menunggankan kenderaan yang tua. Beralaskan tikar yang buruk. Harganya tidak sampai 4 dirham saja. Selagi seorang haji itu merendah diri, menunjukkan kemiskinannya dan serba rendah dan mudah untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sikap serupa itu adalah lebih baik. Mana kata kalau kita kaya raya nak makan sekira nak menunjuk demo tak jadi kerja. Acik boleh kau nak pakai itu tu pakai wi sederhana, wi bobo molek. Supaya apa?
supaya orang pergi sekali dengan kita sana dia tak kecil hati, tak berasa hati. Demo apa sepatu juga, kita apa sepatu ni juga. Tu dia. We boleh duduk sekali. We boleh duduk dalam tika sekali. Masa pergi, sampai pergi ke Mekah sana tu. Acik boleh nak duduk sampai sudah klik mari. Pakat tolong-menolong, batu-membatu. Kurang berapa kita tepai, we tambah kepada orang susah. Itulah nak jadikan haji mabrur. Dan berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala telah mengumpamakan keberangkatan ke haji itu seperti keberangkatan ke akhirat. Kena dah buat haji sana itu dia cuk putih. Tu dah. Seperti mana kita berangkat pergi kepada akhirat, setiap anda mengurus sesuatu urusan di dalam pelayaran, itu hendaklah anda menggambarkan sesuatu perkara dari urusan akhirat yang menyamai ataupun sanding dengannya. Ketika memberikan selamat tinggal kepada keluarga, teman dan rakan-rakan kita, hendaklah anda merasakan seperti mengucap selamat tinggal ketika dalam sekerat maut. Seolah-olah kita nak mati dah. Pergi nak boleh klik tak tahu. Ketika ketika menyiapkan bahkan untuk perbelanjaan, hendaklah anda lihatkan seperti menyediakan bekal untuk menuju ke akhirat. Ketika mengingati jauh perjalanan yang akan ditempuhkan ataupun khawatirkan halangan-halangan dan renteng-renteng di dalam perjalanan itu. Ya ada sebuah subilah tengah duk berjalan sana itu, ada ujian banyak perkara. Kadang-kadang suk tak ada selipar pun terlupa. Kadang-kadang temu so lagi duk mana tak tahu. Kabar-kabar cari temu di Mekah tu, duk selit kot lain. Tu dia. Ni semua ujian ni kita tak usah keluh kesah banyak sangat. Kenapa di dalam ujian urusan nak buat haji ni, nak buat amal ibadat ni, dia banyak ujian. Supaya apa? Supaya kita saat itu persediakan kecukupan tak lain tak bukan bekalan kita saat itu kena bisa penuh. Apabila seorang yang naik haji tiba di tanah suci dan tempat yang suci, iaitu Mekkatul Musrifah, Mekkatul Musrifah. Moga-moga Allah tambahkan kemuliaannya. Hendaklah ia membesarkan Allah dan mengagungkannya sepenuh-penuh hati, serta merasa hina dan rendah diri, khususnya dan kosok dan merasa heboh bagi merasa heboh kita ni. Tidak. Bagaimana terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah ia bersifat dan bersikap serupa itu di mana-mana saja di tempat-tempat suci yang dikunjunginya dan di tanah suci Makkahul Mukarramah. Saya mengajar rahmati sekalian. Alhamdulillah. Dia tak segar menjadi belakang. Lalu tu. Lepas tu hari ni kita nak mari cuek sikit, nak berkahwin sikit berkenaan dengan berkenaan dengan pengukuran kasih sayang ibu bapa terhadap anak. Ada ukuran kita ni kasih sayang ibu bapa terhadap anak. Perhati tengok molek.
Kita rasa dia tak kasih, tapi dia kasih. Kadang-kadang silap faham, berbagai-bagai lah. Lalu tu nak buat belah mana nak kita sama bersih hati di antara anak dan dua ibu bapa. Lebih bersih hati belah mana nak kasih saya sungguh. Boleh gerebek nak gati muku. Tu dah. Sebenarnya dua ibu bapa tak boleh buat kira percara banyak sangat. Nak buat apa buat. Nak tolong apa tolong. Tak boleh buat perkarit kau tu, perkarit kau ni. Kerana ibu bapa ni gebel bagi kita sini tak lain tak bukan. Banyak perkara. Wih kemudah bagi kita. Wahai anak yang soleh. Dan ayah bonda yang beriman teguh. Yang dikasihi oleh Allah. Jagalah belalah anak kita tu dengan kasih sayang. Dengan diredai oleh Allah SWT. Dan anak pinak pun kena taat pada dua ibu bapa. Tidak deraka sama sekali, tak ada kira dengan perkataan, dengan perbuatan dan dengan dengan kelakuan. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Acu kira tengok. Kita nak menekat ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan melakukan segala suruhnya dan meninggalkan segala larang-larangnya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat keberkatan di dunia dan akhirat. Pada hari itu, ialah pengukuran kasih sayang ibu bapa terhadap anak. Islam mengajar umatnya supaya menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa. Segala jasa dan pengorbanan ibu bapa sana itu yang mereka curuhkan. Mereka sana itu turut belaka. Curuhkan turut belaka. Nak gapo hang beli tak sewi jadi susah. Tak sewi jadi hang pada demo. Tak sewi nak jaga nama baik kepada anak-anak. Dalalah pok tak boleh makan pun tak apa. Nak bagi anak makan barang sedap-sedap. Barang molek-molek. Kai baju sepatu juga. Pok pakai baju tapung tak apa. Jangan anak pakai baju tapung. Ni kasih mesra ibu bapa terhadap anak. Ni setengah-setengah anak sana itu nak gerbel sikit tak boleh dah. Nak tolong aku air mari tak boleh dah. Salah sikit bertopik selalu dah. Lagu ni anak deraka pada ibu bapa. Allah minta ujang. Kalau ada lagu ni selalu bertobat minta maaf kepada dua ibu bapa. Benda tak payah. Minta ampun dan maaf kepada dua ibu bapa. Apabila ibu bapa sana terima permintaan kita, Tuhan akan ampunkan dosa-dosa kita di antara kita dua ibu bapa. Lalu tu selalu bertaubat. Tak usah buat dah. Taubat nasuha. Taubat serik. Panggil taubat nasuha, taubat serik. Tak usah buat dah. Tak usah tergeduh hati langsung ibu bapa tak usah dah. Nak jadi anak yang soleh bagi dua ibu bapa. Sebut kata. Ni ada sejuta tu sore anak sebut kata nak jadi anak yang soleh ibu bapa. Tak ada biar sebut malu ke gano tak tahu. Ya benda ni tak boleh malu benda ni. Dia jadi contoh teladan kepada keluarga yang lain saat itu boleh tengok contoh teladan. Tu dah. Bukan kita nak hina-menghina muka. Tu dah. Lalu tu sepatut kita boleh buat contoh teladan, kita buat. Anak-anak yang soleh, ibu bapa yang beriman. Tu dah. Ni rakyat ibu bapa beriman. Tinggal lok calon anak tak tahu duduk mana. Mengaji pun tak, duit tak ada nak mengaji tu. Pak tinggal pergi perak. Kadang-kadang sekali dengan mak pergi suku, pak pergi suku. Duk ngatuk. Jadi mudah sangat demo saat itu. Tahu kedok kata kita tanggungjawab saat itu. Terutama sekali kita tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang hamba. Lepas tu kita kena tanggungjawab. Kena taat pada dua ibu bapa. Lepas pada tu kita kena suami isteri saat itu, mari kita tukar taat daripada ibu bapa saat itu, mari taat pada suami. Begitulah. Dan lagi pula titik tertik dia tu. Kena buat tertik we kena we. Tidak.
Lalu tu marilah kita merenungkan kembali semasa kecil dulu. Apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua ibu bapa kita. Marilah kita yang mereka lah yang menyusu kita, menjual nasi makanan kita ke mulut kita dan memandikan kita, memakai pakaian kita kepada kita dan mendodoi-dodoi, mengulik-ngulik, nak boleh tidur. Dia dah. Dan menidurkan kita, membersihkan najis-najis dan segala kotoran badan kita, menghantarkan kita ke sekolah demi melihat kita itu menjadi insan. Ibu bapa nak tengok kita menjadi seorang manusia yang penuh dengan ilmu pengetahuan, lalu dengan berakhlak yang mulia dan jadi orang baik ibu bapa dan masyarakat ramai. Lebih lagi kepada agama. Ini hal penting. Dia tak nampak situ. Kalau jaga agama, jaga belah mu, jangan buat Tuhan larang, buat Tuhan suruh tu. Tuhan suruh semaya, Tuhan suruh buat baik ke, buat baji ke, tolong-menolong, tu, buat tu. Maksiat tak usah duk buat. Minta pergi jauh. Tak usah masuk dekat. Nak molek kamu. Tu dia. Tu dia. Lalu itulah baru kita nak duduk senang. Lagi mana maksiat duk depek dengan kita. Stepek dengan kita. Ambil semaya lebih banyak-banyak. Yang maksiat yang tak mari. Tak mari mula hari takut. Kat semaya. Ingatlah apa yang kita miliki pada hari itu. Harta, pekerjaan, pangkat, kesenangan dan keluarga kita adalah hasil dari pengorbanan ibu bapa semua. Kenapa kita tidak dapat melihat dunia ini? Dan kalau bukan sebab asuhan dan pengorbanan mereka, kita tidak akan memiliki semua ini. Dengan itu sebagai seorang anak, wajib ni bukan sunat, ni wajib lah kita menghormati, mentaati dan berbuat baik kepada dua ibu bapa. Banyak. Ni mari Datuk Panuk kita, dia boleh duit gaji sewa pertama. Tahu dah emak ni nak pergi kemuk, duit gaji pertama hak sewa. Ambil siapa mai tunjuk gajah mak sekali dengan Cik Sampan Musadi. Dia nak pergi ngendian pertama ni hak sewa, nak pergi Kamlacai, nak pergi kemuk. Masya Allah. Datuk Panuk molek dah. Itu dia. Ni cara hormati kepada dua ibu bapa. Pas ibu bapa je tak supah dah bagi duit ke. Dia pun berdoa pula dah. Kau hai cara-cara lu. Tu dia kan melekat mok. Tu. Ni orang kasih kepada ibu bapa, ingat budi ibu bapa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Isra ayat 23 dan 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan engkau supaya tidak menyembah melainkan kepadanya, kepada Allah SWT sajalah. Dan adalah engkau berbuat baik kepada dua ibu bapa. Jika salah seorang dari kedua atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua, tua cara, kalau kedua-dua tu tua nguk dah. Seperti mana ayah mak ni, dah ni.
Kau tua, kau sari, kau tua dah. Kadang-kadang berjakah, nak berjakah luah sikit, tak luah dah. Dia dah. Dia jadi ingat automatik. Ikut umur. Lalu tu berharap kepada anak-anak dan cucu-cucu. Semasanya sampai kepada umur tua di dalam jaga dan dipeliharamu, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya sekalipun perkataan kata pun tak boleh dah bergetar tiap arah kau mengenai kau kepada ibu bapa. Kata ya. Seperti mana Abdul Rahman buat mengata ustaz. Menggetar tiap arah. Ni mengenai kau pada dua ibu bapa. Tak ada kena kata derah, tak ada kena podok. Wala takul lahuma ufin wala tanharhuma. Dan jangan kamu lari, jangan engkau menekankan mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang belia, kataan yang molek, yang sedap dengar di telinga, senang di hati. Tu dah. Tu Allah anakku juruhnya. Tu nak tu. Ni dak ni. Hoi supaya ngapa ni. Tak ada kalau dengan ibu bapa gaduh. Gaduh sangat. Bimbang takut nak kena ngepek kena. Gaduh. Holo-holo jauh-jauh gitu. Kita kena perapat kedua ibu bapa. Dua ibu bapa ialah guru pertama bagi kita. Seorang guru lagi, seorang ibu dan ayah bonda lagi belah kita. Tu dah. Pas kita ada buat lekeh-lekeh main. Lalu tu kena kehormati. Iaitu kita kena merendahkan diri kepada kedua ibu bapa. Kerana belah kasih dan kasih sayangmu itu, dan doakanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa aku kecil. Tu dah. Doa dengan Tuhan. Dua orang itu minta selamat sempurna. Kebiasaan kita sebagai anak akan lebih mengingati dan menyebut nama ibu jika kita ada muskilah. Kita akan luahkan kepada ibu. Kita akan luahkan kepada ibu. Dan kita lebih suka berkongsi perasaan dengan ibu. Sudah mengajar mati sekalian. Tak ada dah. Dan lagi pula sedang mengajar mati sekalian, kita lebih suka ibu yang masak dan suapkan sehingga kan untuk memasaki gerbeh memasaki gerbeh perkahwinan pun masih mengharapkan batuan ibu. Tak ada benda kata ambil ya mula mengandung sana itu sama siapa ni kau kahwin siapa boleh cucu dah. Tak lepas pada mak situlah, tak lepas pada ayah, tak lepas pada mak. Orang rapat sekali dengan mak. Ayah dia pergi perak-perak gitu tapi tak apalah, ayah yang ketua. Ada berapa mesyuarat dengan ibu. Kerana ibu dia hati molek, dia niat molek, ia tak penasa kepada anak sama sekali. Lalu tu tempat mesyuarat kita yang paling besar kali ialah ibu. Dan memuliakan ibu sesuai dengan pengorbanannya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajar mati sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat bersabda, "Man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Qala ummuka.
Qala summa min. Qala summa abuka. Maksudnya, siapakah yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Ada sahabat tanya Nabi, kita nak bersaing siapa hak molek sekali, hak tu sekali. Nabi kata ibumu. Dan orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi bersabda ibumu 2 kali deh. Lepas tu tanya sekali lagi. Orang itu pun bertanya kemudian, siapa lagi ya Rasulullah? Nabi bersabda, deh. Mana? Kemudian siapa lagi? Nabi bersabda, ibumu. Orang itu bertanya kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Rawahul Bukhari. Hadis ni riwayat oleh Bukhari. Deh. Lepas tu masa kita berkat sangat dah dengan waktu subuh di pagi ni. Tak lain tak buka hari ni. Peminat kita ni mari banyak ni. Deh. Ada beri salam, beri apa kepada Ayah Mak. Selamat pagi. Selamat pagi belakang. Deh. Tak sihat sepenuh. Dia dengar Ayah Mak senang hati. Senang hati sungguh. Kecek hak agama ni senang hati. Kalau kecek karut tak boleh yang mari saru. Tu dah. Lalu tu kita nak beramal apa saat itu. Beramallah sebelum pada. Kita saat itu nak duduk dalam tubuh tak sihat. Ada duduk dalam kemalangan berbagai-bagai lah deh. Selain daripada tu, marilah kita menzahirkan perasaan kasih saya terhadap ibu bapa setiap masa. Bukan kita nak kasih teka ibu bapa kita sakit demi, tak. Kasih setiap masa. Anaknya mak tak boleh. Kemulah tu. Lalu kata huduh kaya mak siap bertemu dengan dia dulu. Dia dah. Dia jaga cukup-cukup. Ni nak berjadi lagu ni anak kita ni. Lepas tu ada gapo sana itu mengikut. Kita sebut tak ada nak rakyat suruh beli dah mari. Sebut saja beli dah mari. Allah Ta'ala sungguh. Tapi itulah apa ni Tuhan tak melanjutkan umur. Umur 30 meninggal dunia. Tak apa, alhamdulillah. Kenapa? Kerana kita boleh tengok anak yang soleh dan itu. Begitulah upacara. Dia untuk ayah dan ibu, dia gerbang. Tak ada berat sebelah dah. Sama. Kalau 2 ibu bapa, dia buat sama. Begitu. Sedang mengajar mati sekalian. Selepas pada tu, iaitu pertama kali kepentingan menjaga ibu lebih utama daripada perak di jalan Allah lagi. Yang kedua, buat baik kepada ibu bapa mestilah menjadi keutamaan yang paling atas selepas kewajipan kepada Allah dan Rasul. Ya lagi pula, berbuat baik kepada ibu bapa mestilah menjadi keutamaan yang paling atas selepas kewajipan kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, redha Allah adalah terletak pada redha kedua ibu bapa. Kalau ibu bapa tak redha pada anak, Allah pun tak redha juga kepada anak ayah ni. Dan kemurkaan Allah tak letak pada murka kedua ibu bapa. Yang keempat, roh ibu bapa akan sakit dan sakit dan terseksa jika anak-anak yang masih hidup melakukan amalan yang bercegah dengan ajaran Islam. Ingat anak-anak beriman. Ibu bapa kita mati lagi dah. Susahnya tengok anak duk karut, tengok anak duk menipu demo, tengok anak duk berjudi galik-galik, tengok anak duk joli galik-galik dah. Susahnya roh ibu bapa di dalam kubur tu. Lalu tu marilah
sebagai renung. Hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya mana wahfid lahuma janahaka zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maksudnya, dan rendahkanlah dirimu kepada kedua-duanya kerana belah kasih dan kasih sayangmu, dan doakanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagai mereka telah memelihara dan mendidikkan kami semasa kecil lagi. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu waktu subuh pun buang molek. Hari ni ialah 41 minit lagi. Subuh pukul 4:41 minit. Ada seminit lagi. Ayah mak nak serah pada Dek Azmi. Jadi Saudara Azai tanda masuk waktu subuh di pagi ni. Dek Azmi.